Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan sesi kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita akan sambung majlis kita pada petang ini daripada mana semalam kita bacakan kitab risalah untuk kaum muslimin berkenaan syair yang telah dikarang oleh Profesor Naqib Al-Atas yang merumuskan dengan ringkas keadaan umat muslimin pada tahun 1959, dan dibaca secara ringkasnya: Muslim tergenggam belenggu kafir, akhirat luput, dunia tercicir, budaya jahil luas membanjir, banyak yang karam tiada tertaksir. Barus dan singkil, pasai dan ranir, silam ditelan masa nan mungkir. Lupa jawaban dihafal mahir, bagi menyangkal mungkar dan nakir. InsyaAllah kita akan sambung hari ini pada muka surat sesudahnya, iaitulah muka surat 15. Bagaimanapun, kita bukanlah kaum yang boleh putus harapan, dan dari itu maka tiada boleh berdiam sahaja, membiarkan cabaran zaman berlalu berleluasa tanpa tantangan. Kini kita sudah tiba semula di ambang sejarah, dan kesedaran umat sedang mulai membangkit. Dalam kematangan suasana kesedaran ini kelak, tentu akan lahir para ilmuwan sejati yang mampu memainkan peranannya menuntut keadilan, menuntut bela keadilan dan kebenaran. Jadi, yang disebutkan sebagai cabaran zaman adalah cabaran yang didepani pada zaman kita ini. Sebenarnya, kalau kita ingin lihat umat muslimin sedari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memang pun senantiasa menghadapi beberapa cabaran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pada zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda telah berdepan dengan bermacam bentuk tantangan dan cabaran dalam menyebarkan syariatnya, dalam menyebarkan agama Islam, berupa tantangan daripada segala bentuk yang cuba menghalang agama Islam itu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah mengutus nabinya dengan bimbingan atau hidayah penuntut dan juga agama yang benar, demi dapat ia dizahirkan ke atas segala pegangan dan agama yang lain, meskipun dibenci oleh golongan yang musyrik. Lagi pula disifatkan tentang golongan yang memusuhi akan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, bahawa mereka berusaha sedaya upaya untuk memadamkan cahaya Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka berkehendak untuk memadamkan, menghilangkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala bi afwahihim, dengan lisan mereka. Wallahu mutimmu nurihi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyempurnakan cahayanya meskipun dibenci oleh golongan yang musyrik, golongan yang kafir, golongan yang memusuhi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang disebutkan oleh Profesor Naqib Al-Atas di sini tentang cabaran zaman, tentulah cabaran yang zaman yang sekarang ini sesudah berlaku ratusan tahun, bahkan 1000 lebih tahun di antara kita, di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam, cabaran yang kita depani pada zaman kita ini berubah gayanya dan juga peringkat dan tahap cabaran itu. Seperti mana tadi yang dikatakan pada semalam hari ataupun di atas perenggan itu, bahawa cabaran kita yang terutama adalah cabaran ilmu. Cabaran ilmu berkenaan penyelewengan faham, dan juga cabaran ilmu yang menimbulkan kekeliruan, yang akhirnya dengan kesan ilmu yang telah dicampur adukkan dengan fahaman dan pegangan-pegangan yang palsu, yang salah, akhirnya dia mengakibatkan seseorang itu luput daripada pengetahuannya akan hari akhirat tentang Allah Subhanahu wa taala, dan juga telah zahirlah akan beberapa kefasadan, kerosakan di atas muka bumi ini.
Jadi kata Prof. Alatas, berbeza dengan mungkin beberapa sarjana yang lain. Banyak daripada sarjana yang lain yang melihat bahawa tentangan zaman kita ini adalah menandakan bahawa keadaan akan bakal meruncing. Keadaan akan bakal melalui keadaan yang lebih teruk lagi. Dan terkadang sekiranya berterusan menceritakan aspek negatif daripada cabaran zaman itu, dia akan menimbulkan rasa putus harap. Yakni ada baiknya untuk menceritakan tentang cabaran zaman sekiranya ia menimbulkan rasa sedar diri, rasa bertanggungjawab untuk merubah keadaan. Akan tetapi sekiranya terlampau banyak pertuturan perkataan tentang aspek-aspek cabaran zaman itu sehingga kan tidak mampu kita melakukan apa-apa dengannya, maka dia akan mengakibatkan putus harap. Dan bila putus harap akan berdiam sahaja, membiarkan cabaran zaman itu berleluasa tanpa tantangan. Sekarang ini Profesor Naqib Alatas, ini selaku alim penerus tradisi keilmuan Islam, pewaris daripada tradisi yang terdahulu itu, telah meletakkan dasar-dasar bagaimanakah kita ingin mendepani cabaran zaman kita ini. Dan menarik di sini adalah dia menyatakan bahawa kita sudah berada di ambang sejarah. Bahkan kita perhatikan ini adalah sesuatu yang bersifat konsisten daripada penulisan dan pemikiran Profesor Syed Naqib Alatas. Dan di antara lambang dan simbol yang digunakan menandakan bahawa kita ini berada di ambang sejarah, yang mana pemulihan itu dapat dilakukan, yang mana dapat kita kembalikan diri-diri kita dan masyarakat kita atas landasan yang betul itu, selalunya dilambangkan dengan unggas dini hari ataupun yang biasanya orang panggil ayam jantan itu, yang menghiasi beberapa kulit muka buku karangan Profesor Naqib Alatas. Unggas dini hari itu adalah simbol, yakni khat yang telah diilhamkan, yakni yang telah dilakukan dengan berdaya cipta oleh Profesor Alatas, merupakan penanda aras bahawa nanti bakal terbitnya fajar ilmu. Fajar ilmu itu bakal terbit nanti apabila ia sampai kepada sinaran suria yang jelas, maka insya-Allah dia akan menerangi semula tempat letak segala sesuatu, dan masyarakat akan kembali dapat melakukan perkara secara adil. Sebab itu dikatakan Profesor Naqib Alatas di sini, sebab bila mana kita tiba di ambang sejarah dan kesedaran umat sedang mulai membangkit, Profesor Naqib Alatas menyatakan bahawa tidak semestinya kita hanya pesimis. Tiada semestinya kita hanya menyerahkan diri sahaja dan putus harap dan membiarkan sahaja anak-anak kita, keluarga kita dan masyarakat kita terumbang-ambing ditiup oleh kehendak masyarakat sekular misalnya dan pemikiran sekular. Dia nyatakan di situ bahawa kesedaran umat sedang mulai membangkit tentang makna diri kita, iaitu makna diri kita selaku orang yang Muslim. Makna diri kita selaku apakah pegangan kita. Makna diri kita selaku apakah punca dan paksi kepada pandangan alam kita itu. Semuanya itu sedang mulai digerakkan. Faham ini sesuai dengan faham tajdid yang telah pertamanya dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita perhatikan bahawa Nabi nyatakan bahawa setiap awal kurun Hijri, yakni sesudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada satu orang, ataupun menurut Imam As-Suyuti yang termasuk juga adalah sekumpulan ulama misalnya, yang mereka akan menghidupkan semula agama masyarakat itu, pegangan agama masyarakat itu dan keilmuan masyarakat itu. Dan kita perhatikan daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 tahun sesudah wafatnya Nabi, bagaimana telah dikirim buat umat ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan kemudian kurun yang seterusnya akan beberapa ulama-ulama yang besar dan hebat, yakni termasuklah Imamuna Asy-Syafi'i, Imamuna Al-Ghazali, Abu Hasan Al-Asy'ari dan lain-lainnya daripada ulama-ulama yang hebat ini, yang mana masing-masing ulama ini menyedari cabaran zaman mereka melakukan usaha yang sepatutnya untuk mengembalikan masyarakat kepada landasan agama yang sebenar. Begitu juga selain daripada alim ulama yang melihat dari segi kelompangan, dari segi pemahaman ilmu dan dari segi pengamalan masyarakat, menyuratkan tulisan-tulisan mereka, tidak kurangnya alim ulama yang terjun kepada landasan dakwah, yakni yang kita katalah
yang mengabdikan diri mereka kepada dakwah, usaha suluk dan usaha penyebaran ilmu. Umpamanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan termasuklah Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad dan juga lain-lain ulama yang mana mereka itu bertungkus lumus mengingatkan manusia ya, supaya mereka memalingkan wajah, yakni mereka memalingkan segala harapan mereka yang terpusat kepada dunia itu kepada akhirat, dan supaya mereka takut akan Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka berubah keadaan diri mereka daripada maksiat kepada taat dan sebagainya. Itu adalah peranan dan fungsi beberapa tokoh-tokoh dan alim ulama dalam tradisi keilmuan Islam, yang sehingga kan meskipun lebih daripada 1000 tahun telah berlalu di antara kita dan di antara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap agama Islam itu dapat diamalkan, tetap masih ada lagi tamadun yang zahir daripadanya, peradaban yang zahir daripadanya tetap dapat kita lihat akan walaupun mungkin angkanya tidak sebesar dahulu, tetap masih terdapat di kalangan orang-orang saleh, yang orang-orang alim dan sebagainya. Jadi seperti mana kita yakni para mujaddid yang mereka zahir di penghujung kurun-kurun yang terdahulu itu melihat bahawa tugas mereka adalah untuk mencantumkan semula apa yang terpisah dan untuk menyingkirkan daripada aspek agama itu dari yang perkara-perkara yang bukan sebahagian daripadanya. Begitu juga apa yang dikarang oleh Profesor Naqib Alatas ini adalah tergantung kepada kesadarannya tentang kebangkitan tadi itu. Yang ini sebab kalau kita ingin perhatikan kesan yang buruk yang telah melanda umat muslimin sejak 100 tahun kebelakangan ini, antaranya hilangnya kuasa pemersatu umat masyarakat muslimin, yakni dengan jatuhnya khilafah Uthmaniyah, iaitu khilafah yang terakhir yang dapat menyatukan umat muslimin dari segi kepimpinan politiknya. Begitu juga dengan keadaan runtuhnya beberapa institusi-institusi penting dalam peradaban Islam dalam beberapa negara Islam, antaranya institusi ekonomi mereka, institusi wakaf dan sebagainya, yang digantikan dengan institusi keuangan yang baharu, ya, yang sekarang ini sedang melalui proses pengislamannya, boleh kita katakan. Belum lagi yang lebih ketara daripada itu adalah perubahan faham pendidikan dan konsep pendidikan yang difahami masyarakat kita, yang menimbulkan satu generasi yang terpisah dengan generasi yang terdahulunya. Sesuailah dengan kata-kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min asyrati sa'ah, di antara tanda-tandanya akan datangnya hari akhirat itu adalah antalidal amatu rabbataha, apabila seseorang ibu itu atau seseorang ibu melahirkan tuannya. Dan Al-Habib Abu Bakar Al-Adni yang mengarang kitab fikih tahawulat, fikih berkenaan perubahan zaman, menyatakan di situ bahawa di antara makna yang dapat kita keluarkan daripada ayat ini adalah daripada hadis nabawi ini adalah di antaranya adalah terpisahnya generasi yang dahulu dengan generasi yang sekarang dari segi ilmu dan adab. Dan terpisahnya itu bukan sahaja merupakan pemisahan yang secara zahir, tetapi lebih daripada itu dia adalah pemisahan dari segi pandangan alam, daripada segi konsep ilmu dan konsep parenting dan konsep faham kita tentang apakah nilai dan keutamaan kita dan sebagainya. Maka timbullah angkatan baharu yang keliru tentang agama mereka, tentang pandangan hidup mereka, tentang pandangan alam mereka dan tentang keutamaan mereka. Jadi bila mana Profesor Naqib Alatas menyatakan di sini kita sudah berada di ambang sejarah dan kesedaran umat sedang mulai membangkit, itu adalah umat yang sedar akan masalah tadi yang disebutkan. Meskipun kata Prof Alatas masih ramai lagi yang masih terumbang-ambing dalam kekeliruan mereka, masih ramai lagi yang masih terkeliru dan masih terus pesat mengejar faham yang menambahkan lagi kekeliruan mereka. Baik. Dan dalam kematangan suasana kesedaran ini kelak tentu akan lahir para ilmuwan sejati. Yang inilah yang kita harapkan untuk dapat memainkan peranannya menuntut bela keadilan dan kebenaran. Dan tentunya untuk dapat mereka lakukan proses menuntut bela keadilan dan kebenaran ini atau pemulihan ini, mereka memerlukan budaya persekitaran sokongan yang sangat kuat. Mereka perlukan apa yang disebut sebagai budaya ilmu yang sihat. Dan budaya ilmu yang sihat itu adalah apa yang disifatkan oleh Profesor Wan Muhammad Nur, murid Profesor Naqib Alatas, adalah keadaan di mana masyarakat menumpukan segala usaha mereka
dan segala nilai mereka juga berpusat kepada mengutamakan aktiviti dan kegiatan menuntut ilmu dan menyebarluaskan ia. Mereka memikirkan apa jua cara yang dapat dilaksanakan demi menuntut ilmu, sebab sekarang ini ilmu itu adalah berkenaan hidup dan mati iman seseorang. Ya, jadi ilmu itu untuk ia pesat dapat dikembangkan sangat-sangatlah kritikal bagi masyarakat kita. Yang ini kerana kalau kita perhatikan dalam surah At-Taubah misalnya, sebuah ayat yang menyatakan bahawa dan janganlah keseluruhan daripada umat mukmin itu, keseluruhan daripada mereka keluar pergi berperang, walau lal nafar, hendaklah ada sekumpulan yang tinggal liyatafaqahu fid din, demi mendalami akan pemahaman agama mereka, dan juga demi memberikan peringatan kepada para saudara mereka yang nanti kembali. Jadi begitulah menyatakan betapa kritikalnya budaya ilmu, betapa kritikalnya budaya mewarisi daripada wirasah ilmu supaya dapat dipertahankan makna diri masyarakat itu. Jadi untuk para ilmuwan sejati ini dapat memainkan peranan mereka, hendaklah ada suatu budaya ilmu yang sihat, iaitu budaya yang mana masyarakat itu sendiri memandang tinggi akan proses menuntut ilmu, proses menyebarkannya, dan juga golongan yang terlibat dalamnya, baik penuntut ilmu maupun ulama maupun institusi keilmuan, semuanya itu dianggap luhur oleh masyarakat, barulah proses ini dapat dilakukan dengan sempurna. Akan tetapi sekiranya budaya anti ilmu, budaya ingkar ilmu yang berleluasa, maka proses menuntut bela ini sangat sukar untuk kita bayangkan caranya. Yang ini budaya ingkar ilmu ini akan berleluasa apabila masyarakat sendiri memandang bahawa ilmu itu bukan sesuatu keutamaan dan kepentingan, bahawa ilmu itu layak ditukar ganti dengan hiburan misalnya, bahkan hiburan lebih diutamakan, bahkan perkara-perkara yang melibatkan kenikmatan dan syahwat duniawi, perkara-perkara ini yang menjadi keutamaan masyarakat, sehinggalah mereka menganggap bahawa proses penuntutan ilmu itu bukan sesuatu kepentingan dan keutamaan buat mereka. Kesannya adalah semakin sukar proses menuntut bela ini untuk dilaksanakan. Begitu juga tentang menempatkan sesuatu pada tempatnya, yakni meletakkan orang-orang yang berkewibawaan pada tempatnya. Ini juga termasuk daripada proses yang diperlukan supaya bila lahir ilmuwan-ilmuwan sejati ini dapat ditempatkan mereka pada tempat-tempat yang sepatutnya. Maka wajarlah kita fikirkan apakah cara-caranya untuk kita maksimalkan budaya ilmu itu dalam diri kita, dalam masyarakat kita, dalam apa-apa komuniti yang kita terlibat dalamnya. Sifat sejarah menurut orang ibarat pentas bermain wayang. Cerita lampau dihurai dalang, apabila tamat segera diulang. Jika demikian mustahil pantang, giliran Islam pula mendatang. Lakonan lama indah gemilang, di layar dunia semula terbentang. Kita harus insaf bahawa nilai-nilai yang merupakan daya penggerak lakonan lama itu sebenarnya bersifat kulli, yakni universal. Dan dari itu maka ia senantiasa baharu dan kekal dalam agama kita. Tetapi lakonan lama itu pula tiada dapat dimainkan sekiranya para pelakonnya kaum muslimin sudah kehilangan makna dirinya, kehilangan peribadi dan wataknya, sudah lupa akan peranannya, lupa akan sejarahnya, akan nilai-nilai anutannya, akan ilmu-ilmu yang menayangkannya. Dan apa yang telah hilang itu tiada mungkin didapati semula hanya dengan sekadar melaungkan semboyan kosong yang kini sedang bergema dengan tema pembangunan. Ya. Jadi apa yang disebut sebagai daya penggerak lakonan lama. Lakonan lama itu merujuk kepada zaman kegemilangan Islam. Yang terbaik daripadanya zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya mencapai dalam masa jangka hayatnya, dalam jangka hayatnya itu berjaya membentuk sebuah masyarakat adabi, membentuk sebuah masyarakat yang mana masing-masing daripada ahlinya di kalangan para muhajirin dan para ansar dan lain-lain daripada kelompok muslimin yang semakin lama semakin banyak daripada mereka mengikuti ajaran baginda Nabi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna
fi dinillahi afwaja. Apabila datang bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala dan al-fatah, iaitu pembukaan kota Mekah itu dibuka untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitan nasa, dan kau melihat bahawa manusia yadkhuluna, mereka memasuki akan agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong. Kejayaan itu ya yang dilihat saat Fathul Makkah ya, adalah hasil usaha gigih generasi awal umat muslimin dalam menekuni ajaran, bimbingan, didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana mereka melalui proses pendidikan daripada Al-Quranul Karim, bagaimana mereka menjiwai ajaran tauhid, bagaimana mereka meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selaku pemimpin mereka yang kata-katanya mereka ikut, apa yang ia tegah mereka tidak lakukan. Dan untuk mencapai tahap ketaatan yang sedemikian itu yang akhirnya menzahirkan zaman kegemilangan Islam. Dan begitu juga dilihat akan angkatan-angkatan yang sesudah itu daripada kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, apabila timbul khilafah Islamiyah dalam dunia daripada zaman Umayyah kepada zaman Abbasiyah, yang diperhatikan tamadun Islam itu mula berkembang dan budaya ilmunya itu memasuki daripada beberapa peradaban dunia, melibatkan dirinya dengan kegiatan peradaban dunia waktu itu, merubah budaya peradaban dunia di sekitar tamadun Islam yang mula muncul waktu itu. Bagaimana dapat mereka merubah keadaan dunia dari segi ilmu, dari segi peradaban, dari segi ekonomi, dari segi politik, kerana mereka memahami akan makna diri mereka dan tugas mereka. Mereka benar-benar menjiwai firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin, kamulah yang merupakan umat yang terbaik, dikeluarkan buat manusia, yang dizahirkan untuk umat manusia. Pertamanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka melakukan amar ma'ruf dan melakukan nahi mungkar, iaitu tugas umat muslimin. Dan selagi mana umat muslimin berpegang dengan pegangan dan ajaran ini, selain daripada segala nilai yang berikut dengannya, termasuklah mengagungkan ilmu dan ilmuwan, bagaimana mereka memunculkan institusi seperti madrasah, seperti jami', yakni universiti Islam waktu itu, dan bagaimana mereka memunculkan halaqah-halaqah ilmiah dengan tingkatan-tingkatannya masing-masing. Bagaimana terdapat alim ulama yang menceburkan diri mereka dalam kegiatan keilmuan daripada lahirnya sehinggalah wafat mereka. Bagaimana keluarga-keluarga dibentuk atas dasar budaya ilmu itu. Belum lagi bagaimana caranya mereka menghidupkan rangkaian ulama di seluruh dunia. Dan belum lagi usaha-usaha mereka menterjemahkan hasil karya-karya asing yang mereka sikapi dengan sifat hormat kritis. Hormat kritis itu adalah menghargai apa-apa yang bermanfaat buat umat muslimin, tetapi menyisihkan perkara-perkara yang tiada sesuai dengan pandangan alam kita, yang tiada bersesuaian dengan sistem nilai kita. Umpamanya apa yang dilakukan di Baitul Hikmah dengan penterjemahan beberapa karya-karya filosof dan pemikir-pemikir Yunani, yang kemudiannya melalui zaman fasa penyesuaian, iaitu diambil daripada perkara-perkaranya yang membawa manfaat dan disisihkan perkara-perkara yang tiada membawa manfaat. Dan begitu juga di mana sahaja budaya ilmu dan kebudayaan dan peradaban Islam itu tersebar di sekeliling dunia, begitulah budaya ilmu yang dibawakan. Termasuklah di rantau kita ini, di alam Melayu, yang mana bila mana datangnya Islam ke sini, yang disifatkan sebagai peristiwa yang terpenting yang pernah berlaku di rantau ini, kerana telah memunculkan suatu identiti, suatu makna diri yang baharu, suatu tamadun yang baharu, suatu budaya ilmu yang baharu. Kerana melalui hasil-hasil penterjemahan dan diangkat martabat bahasa Melayu, bahasa Jawi ini sebagai kenderaan untuk penyebaran risalah agama Islam. Kemudian diterjemahkan dan dikarang dengan bahasa kita ini akan beberapa karya-karya yang agung. Belum lagi institusi-institusi yang mula muncul. Semuanya itu hanyalah dapat dilakukan oleh golongan muslimin yang insaf tentang peranan mereka, yang mengambil penting
apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawa ada yang sesuatu yang disebut sebagai wirathah atau sesuatu yang diwariskan oleh baginda Nabi, iaitu ilmu. Kerana dinyatakan dalam sebahagian hadisnya, al ulama warathatul anbiya, bahawa alim ulama itu adalah pewaris bagi para nabi. Dan dalam hadis yang lain dinyatakan bahawa ulama umat Nabi Muhammad itu adalah umpama nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Yakni nabi-nabi yang terdapat di antara nabi-nabi ulul azmi misalnya, daripada Nabi Ibrahim sehinggalah zaman Nabi Musa misalnya, atau sehingga zaman Nabi Isa, yang mana mereka ini meneruskan tugas nabi yang sebelumnya, yakni menyampaikan risalah, mengingatkan umat tentang supaya kembali mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama dalam umat Nabi Muhammad ini memegang peranan ini dengan begitu seriusnya. Dapat kita lihat sekiranya kita tinjau sejarah alam Melayu, kita perhatikan bagaimana alim ulama kita masing-masing menganggap bahawa tugas mereka terhadap agama itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang tak dapat mereka abaikan, sehingga timbullah tamadun dan peradaban Islam yang dapat kita lihat ini. Tetapi peranan ini, cuba kita bayangkan sekiranya satu generasi umat muslimin mereka tidak mengindahkan lagi peranan ini. Bagaimana kalau kita bayangkan suatu generasi yang mana masyarakatnya tidak meletakkan proses menuntut ilmu fardu ain, menuntut ilmu agama, menuntut ilmu tentang sejarah peradaban Islam, menuntut ilmu tentang peranan Islam dalam sejarah dunia dan lain-lain ilmu yang terlibat dalamnya ini tidak dianggap penting. Yakni diketepikan ilmu ini demi mengejar faham ilmu yang semata-mata untuk meninggikan kemahiran dalam diri, semata-mata untuk meningkatkan keupayaan kebolehpasaran dan lain-lain yang hanya terlibat sekitar kemahiran yang menjadikan seseorang itu warga negara yang lebih baik. Apakah kesannya nanti terhadap tamadun Islam? Itulah yang nanti akan memunculkan keadaan kekeliruan ini. Sebab itulah nanti dari kalangan golongan-golongan yang tidak mengutamakan penuntutan ilmu yang sebenar ini, akan timbul daripada kalangan mereka golongan-golongan yang keliru, yang memimpin, yang nanti akan mencabar kedaulatan agama Islam itu ataupun keluhurannya. Akan mereka menuntut untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendak syahwat mereka, atau mereka akan tuntut ditafsirkan faham-faham utama, konsep-konsep utama, konsep nilai dalam Al-Quran itu supaya lebih bersesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh tamadun barat, tamadun moden sekular hari ini. Itu hasil kekeliruan yang memanjang. Yakni dia tidak dapat dilakukan sekiranya kaum muslimin sudah kehilangan makna diri. Ya, makna diri ini merujuk kepada faham kita tentang peranan kita, faham kita tentang di manakah tempat letak kita dalam sistem ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu bila mana umat Islam lupa akan, yakni secara individu, secara peribadi, apabila mereka lupa akan peranan mereka selaku hamba kepada Allah dan selaku khalifahnya yang menanggung amanah di atas muka bumi. Sekiranya dua peranan yang utama ini tidak dimainkan oleh umat muslimin, tentunya mereka akan mendahirkan kerosakan di atas muka bumi. Mereka yang tidak kenal misalnya dalam diri mereka itu yang mana nafsu, yang mana akal, yang mana roh, bagaimana melatih ia sehingga mereka mengejar hanyalah kehendak-kehendak duniawi dan syahwani, maka kesannya tentulah akan dizahirkan dalam bentuk kerosakan yang dilihat di sekeliling kita. Naam. Apa yang telah hilang itu? Ya, ini banyak perkara yang telah hilang kalau sekiranya kita ingin insafi. Maksudnya sekiranya kita menggunakan pandangan akal yang jelas, kita perhatikan dalam sejarah, semacam ada laku pemisahan antara satu generasi dengan generasi yang sesudahnya. Jadi banyak perkara yang hilang. Tapi kita tidak akan tahu tentang kehilangan ini sekiranya kita masih kekal dalam buih zaman itu. Ya, umpamanya seperti sekumpulan ikan dalam laut yang mereka tercari-cari tentang hakikat air laut itu, tapi mereka kata mana ada air, mana ada laut. Padahal mereka senantiasa berenang dalamnya. Akan tetapi sekiranya adalah mungkin di kalangan mereka itu ada seekor ikan paus, yang mana ikan paus ini lebih daripada ikan yang lain. Dia adalah mamalia, jadi dia akan naik ke atas. Jadi dia akan tahu bahawa ada alam selain daripada alam yang laut itu. Barulah nanti dapat diberi nasihat kepada sahabat-sahabatnya yang ikan yang lain itu tentang
keterbatasan mereka. Begitulah sejarawan dan alim seperti Profesor Naqib Alatas ini yang menyatakan kepada saudara-saudaranya yang Muslim, yang mungkin sebahagian daripada mereka telah melalui krisis makna diri, dah tak tahu siapakah diri mereka, apakah nilai anutan mereka dan sebagainya. Beliau menyatakan kepada kita bahawa sekiranya ditinjau dari segi turusan sejarah, bukan ini peranan kita sebenarnya dalam dunia, bukan ini makna diri kita. Bukan makna diri kita bukanlah pada sekadar menyumbangkan kepada pandangan alam yang sedia ada. Tujuan kita adalah untuk mengembalikan masyarakat kita kepada Tuhan mereka. Pembangunan atau pembaharuan atau pemulihan bukan bererti penyesuaian Islam dengan keadaan sejarah masa kini. Penyesuaian Islam dengan keadaan sejarah masa kini. Pembangunan bererti penentangan Islam terhadap keadaan sejarah masa kini yang sudah jauh menyimpang dari jalan yang sebenar. Sudah jauh menyimpang dari jalan yang sebenar. Ini keadaan sejarah masa kini ini bukanlah ia yakni apa yang disebut sebagai zeitgeist atau semangat zaman, the spirit of the times ini. Pihak golongan barat mereka menyedari benar bahawa sekiranya dikatakan sebahagian daripada mereka yakni yang beragama Kristian yakni dalam menentang arus pensekularan, dikatakan sekiranya kita mengahwini semangat zaman ini, nanti akan dijadikan balu pada zaman yang akan datang. Yakni sebab zaman itu yang senantiasa berubah, yang bersifat sekular, yang mengutamakan dunia yang di sini dan yang kini, akan melalui perubahan-perubahan sebab mereka tiada sesuatu yang menetapkan pandangan alam mereka. Sedangkan kita memiliki wahyu sebagai sumber kita. Maka yang sepatutnya dilakukan adalah menentang aspek-aspek daripada zaman kita sekarang ini yang tiada bersesuaian dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukannya penyesuaian Islam dengan perkara-perkara yang fasid, perkara-perkara yang jelas mungkar, Bahkan dia sepatutnya menuntut kita merubah keadaan diri kita sekarang ini. Yang ini menuntut kita untuk mengenali semula apakah nilai insan itu, apakah nilai fitrinya. Bukannya menganggap perkara yang melawan fitrah kita itu sebagai hak. Yani apa yang batil itu tidak boleh dijadikan sebagai hak. Sebab itulah penentangan Islam terhadap keadaan sejarah masa kini yang sudah jauh menyimpang daripada jalan yang benar. Pembangunan yang saya maksudkan mensyaratkan keberanian jiwa, keyakinan dan kemampuan akal. Nescaya berkuasa menjelmakan perubahan besar dalam sejarah sehingga bersesuaian dengan kehendak Islam. Dan ini semua mewajibkan bukan sahaja perjuangan jasmani, bahkan lebih dari itu pencapaian ilmu yang tulen yang mesti diperjuangkan oleh tiap Muslim. Dan berkali-kali telah kita nyatakan dalam perbincangan kita hari ini dan semalam bahawa yang dituntut di situ adalah pencapaian ilmu yang tulen. Pencapaian ilmu yang tulen ini merujuk kepada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain bila mana merujuk kepada perkara yang wajib diketahui setiap Muslim berkenaan akidahnya, berkenaan tata cara peribadatan dan hal ehwalnya dalam masyarakat itu, ilmu halnya. Dan juga mengetahui tentang bagaimana menyucikan hatinya daripada sifat-sifat mazmumah dan bagaimana menghiasi hatinya dengan sifat mahmudah. Ini penting, yakni untuk diri-diri pribadi. Tapi pada masa yang sama, ilmu fardu kifayah juga tidak boleh dipandang remeh. Yakni ilmu yang melibatkan kestabilan dan pengukuhan masyarakat Muslim itu. Kita bayangkan bagaimana alim ulama kita dalam tradisi keilmuan Islam, bagaimana mereka memikirkan skema-skema, bagaimana menyusun kerangka, bagaimana nak menyusun ilmu-ilmu akali dan nakali supaya dapat disempurnakan sebagai takamul ma'rifi, yakni penyempurnaan beberapa ilmu. Antaranya alim ulama kita daripada tradisi keilmuan yang melakukan proses klasifikasi tadi itu adalah tentunya Imam Al-Ghazali, Ibn Khaldun, termasuk juga Al-Farabi dan beberapa lain-lain alim ulama. Kenapa dilakukan hal yang sedemikian ini? Adalah kerana ingin menyatakan bahawa ilmu ini bukanlah mereka ini saling menentang. Bukanlah bererti sekiranya kita ini tidaklah terperangkap dalam dualisme seperti mana orang barat. Yang ini bagi mereka sekiranya mereka mempelajari ilmu, mereka cenderung kepada hal ehwal keagamaan, maka
itu berarti menolak tepi sains dan teknologi. Dan umpamanya apabila mereka mereka ingin mendalami hal ehwal falsafah, maka mereka menafikan hal ehwal ketuhanan atau teologi. Dalam tradisi keilmuan Islam, alim ulama kita tentunya meletakkan ilmu itu pada derajatnya masing-masing. Yang ini diletakkan misalnya ilmu yang tertinggi adalah berkenaan ilmu tauhid atau mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dan lain-lain ilmu itu disusun derajatnya berdasarkan kedekatannya terhadap mengenali Allah Subhanahu wa taala itu. Akan tetapi termasuk juga dalam ilmu-ilmu yang bermanfaat itu adalah umpamanya ilmu perubatan, ilmu hal ehwal kenegaraan, ilmu ekonomi. Segala ilmu-ilmu ini sekiranya dipelajari dan memang disarankan oleh Al-Quranul Karim akan mengakibatkan keadaan yang sejahtera dalam masyarakat. Jadi bila mana merujuk kepada masalah dalaman kaum muslimin adalah kerana kita tidak berupaya mengembangkan faham ini dengan sempurna, yakni yang menyatu padukan di antara ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Masalah kaum barat pula adalah kerana mereka tidak menganggap iman itu sebahagian daripada ilmu, hal ehwal keagamaan dikesampingkan dan juga mereka menyempitkan faham ilmu mereka itu kepada hal ehwal yang kita sebut sebagai fardu kifayah, kerana itu sahaja kategori ilmu yang mereka dapati. Maka kesannya adalah kezaliman yang berlaku pada setiap lapisan hakikat, setiap lapisan wujud menerima kesan daripada insan yang tidak kenal makna dirinya. Tetapi kita selaku umat muslimin pula, bagi yang masih lagi tidak terkeliru, mereka padahal barangkali masih lagi ada yang mewarisi daripada ilmu fardu ain dengan sempurna, maka itu baik buat mereka. Tapi dalam hal ehwal fardu kifayah, mereka sepatutnya mengembangkan pemahaman mereka supaya dapatlah mereka hidupi jalanan hidup yang sejahtera. Sedangkan sebab segala ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ditaskhirkan buat manusia, yakni dari segi perubatannya, dari segi tumbuh-tumbuhan yang Allah nyatakan satu-satu itu ada manfaatnya masing-masing dan sebagainya. Naam, gerak daya menuju ke arah pencapaian pembangunan yang saya maksudkan tentu akan mengambil masa yang lama, justru sebab pemikiran yang terbayang dalamnya merangkumi pelbagai masalah ilmiah pokok yang belum ketara pada penglihatan batin sebahagian besar golongan ilmuwan kita. Masih samar dalam pemikiran setengahnya, tidak disedari langsung oleh setengahnya lagi. Kemudian pula, kepada mereka yang sedar akan terasa dengan jelas betapa besar dan hebatnya usaha yang harus dikerahkan demi menghadapi cabaran menggenting yang akan ketara pada penglihatan batinnya. Dan mereka inilah yang faham akan artinya bersabar. Kepada mereka akan ternyata ruginya bergopoh dan untungnya beratur rapih dalam melaksanakan perjuangan yang memanjang ini. Allah Allah. Oleh kerana firasat menggambarkan suasana dewasa itu belum sedia mengendahkan tujuan risalah ini, maka tiada saya teruskan perkembangannya dalam bahasa kita. Bahkan lebih sesuai demi dapat menyampaikan maksud serta amanahnya kepada dunia Islam sekiranya perenggan-perenggannya dikembangkan dalam bahasa Inggeris. Jadi, Profesor Nakib Alatas menyatakan di sini bahawa tugas pemulihan ini dapat dilaksanakan. Ada yang bertanya di sini tentang muka surat berapa. Kita masih lagi berada di prakata kepada buku risalah. Saya menggunakan himpunan risalah. Jadi pada himpunan risalah dia adalah pada muka surat 15 dan 16 angka Roman. Tentang mereka yang sedar akan terasa dengan jelas betapa besarnya tanggungjawab kita hari ini. Ini sekurang-kurangnya kalau dapat disedarkan tentang tanggungjawab kita, sebenarnya kita harus lihat secara perbandingan, ya, betapa beruntungnya Allah Subhanahu wa taala berikan kita peluang ini. Ini untuk memulihkan keadaan. Ini kerana kalau kita perhatikan, Profesor Nakib Alatas menyatakan kenapa dia memilih untuk mengarang dalam bahasa Inggeris dan tidak semata-mata menulis hanya dalam bahasa Melayu.
adalah kerana beliau berharap sangat supaya rata-rata dalam dunia Islam mereka akan bergerak ke arah yang sama. Dan ikhtiar beliau itu ternyata telah membuahkan hasil. Kita perhatikan bagaimana bagaimana apabila beliau mendirikan ISTEC pada penghujung dekad 80-an sehinggalah masuk 90-an dan awal 2001-2002, iaitu dalam lebih kurang 15 tahun. Bagaimana dalam tempoh itu sarjana-sarjana daripada Turki, daripada dunia Arab, daripada Sudan, daripada lain-lain negara Islam, mereka datang berhimpun di ISTEC, mengajar di sana, menuntut ilmu di sana, dan sekarang ini mereka bertebaran di merata dunia. Dan juga termasuk juga hikmah daripada beberapa tulisan Profesor Naqib Alatas yang dikembangkan dalam bahasa Inggeris itu adalah mengambil sikap bahawa bahasa ilmu dalam dunia ini sudah berpindah daripada awal dahulunya satu peringkat adalah bahasa Arab yang mengambil waktu yang cukup lama menguasai keilmuan dalam dunia. Kemudian timbul giliran bahasa Latin kalau kita perhatikan daripada kurun ke-11, 12, ke-13, yakni di barat, bagaimana orang-orang Eropah yang terpelajar dan terdidik dari kalangan mereka itu, ilmuwan-ilmuwan mereka mempelajari bahasa Latin dan menggunakan bahasa Latin untuk menghubungkan di kalangan ilmuwan-ilmuwan mereka yang rentas negara, rentas bahasa. Sehinggalah satu peringkat lebih kurang kurun ke-15 ataupun 16, mungkin masuk ke kurun ke-17. Pada waktu itu mulalah beberapa negara Eropah yang berpindah daripada bahasa Latin kerana beberapa peristiwa pada zaman itu kepada bahasa-bahasa vernacular, bahasa-bahasa mereka sendiri, yakni bahasa Jerman, Perancis dan bahasa Inggeris, sehingga kan bahasa-bahasa ini yang akhirnya mengambil alih peranan menjadi bahasa ilmu dunia. Dan oleh sebab itulah bila mana dikarang sekarang ini dia jadikan macam satu bentuk lingua franca yang dapat difahami oleh lebih ramai masyarakat. Namun begitu, peranan bahasa Melayu tetap masih lagi utama buat kita umat muslimin. Ini pertamanya kerana dia bahasa Islam dan keduanya kerana dia dapat menghubungkan kita dengan tradisi keilmuan yang silam. Itulah insya-Allah sedikit sebanyak daripada perbahasan kita hari ini berkenaan peranan penting yang digalas oleh generasi kita. Sekiranya kita mengambil serius hal ini, sebenarnya kita ada kemungkinan sejarah yang masih lagi dapat dizahirkan pada zaman kita insya-Allah. Mungkin saya kira cukup di sini dahulu untuk penyampaian saya. Tapi kalau ada mungkin para penonton yang ada beberapa soalan atau satu atau dua soalan, saya persilakan insya-Allah. Baik, kalau sekiranya tiada soalan yang di-type di sini, masih lagi boleh mengirimkan kepada page ARG ataupun kepada page saya sendiri di Facebook. Boleh tulis soalannya. InsyaAllah sekiranya ada, kita akan cuba jawab hari esok pertemuan kita yang berikutnya ataupun pada pertemuan kita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.